Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Pada kali ini Cikgu akan berkongsi penulisan kerja kursus, ya, tapi bahagian terakhir iaitu bahagian lampiran, rujukan dan penulisan abstrak. Kalau ikutkan progres penulisan para pelajar, sepatutnya penulisan para pelajar adalah sudah sampai ke tahap ini, iaitu kepada penulisan rujukan, lampiran dan abstrak. Ya, ini kalau ikut progres yang sepatutnya lah, ya. Tapi kita masih ada masa lagi, jadi pelajar boleh terus fokus untuk menulis kerja kursus pelajar dengan baik. Yang pertama kita akan lihat bagaimana untuk menyediakan ataupun menulis senarai rujukan. Ya, apa yang perlu dimasukkan dalam senarai rujukan. Yang pertama, pelajar perlu mengenal pasti, ya, mengenal pasti dan mencari sumber rujukan yang berkaitan dengan kajian. Ya, apa sumber kajian, apa sumber rujukan yang para pelajar gunakan? Ya, pastikan sumber itu adalah berkaitan dengan tajuk kajian yang kita lakukan. Yang kedua, sumber rujukan itu perlulah sesuai dengan tajuk kajian lah, ya. Cari sumber rujukan yang betul-betul bersesuaian dengan tajuk kajian yang kita lakukan, supaya apa yang kita fokuskan itu tidak lari daripada tajuk kajian. Seterusnya, pelajar perlu merujuk sekurang-kurangnya 5 daripada sumber rujukan. Ya, sama ada daripada buku, majalah, surat khabar, laman sesawang ataupun secara atas talian dan lain-lain sumber yang berkaitan. Jangan hanya menumpukan kepada satu sumber rujukan semata-mata. Apabila pelajar hanya menumpukan kepada satu sumber rujukan semata-mata, contohnya merujuk laman sesawang sahaja, maka sumber rujukan itu akan diklasifikasikan sebagai terhad. Seterusnya, para pelajar perlu menyenaraikan senarai rujukan mengikut format yang betul. Format yang betul di sini untuk subjek pengajian perniagaan, format yang digunakan untuk menulis rujukan adalah format gaya dewan. Ya, apa itu format gaya dewan? Nanti kita akan lihat selepas inilah. Kemudian sumber rujukan ini perlu disusun mengikut susunan abjad, ya, penulis dan tahun. Nama penulis itu perlu disusun ikut abjad. Ya, pelajar tidak perlu agihkan, sebab ada rujukan yang cikgu lihat pelajar tulis, pelajar itu agihkan. Buku. Kemudian disenaraikan beberapa buah buku. Kemudian yang kedua, laman sesawang, baru dia senaraikan semua laman sesawang. Tidak perlu agihkan. Ya, untuk gaya dewan, semua rujukannya disusun mengikut susunan abjad lah, A sehingga Z. Ya, ikut susunan abjad dan tahun terbitan rujukan tersebut. Seterusnya, macam yang cikgu cakap tadi, untuk sumber rujukan subjek ini kita akan menggunakan format gaya dewan. Ya, nanti kita akan lihatlah apa itu format gaya dewan, ya, yang memang cikgu telah sediakan. Seterusnya, sekiranya terdapat dua jenis sumber, ya, terdapat dua jenis sumber daripada penulis yang sama,
maka rujukannya akan disusun mengikut tahun terbitan secara menaik. Ya, jika ada dua jenis sumber daripada penulis yang sama. Ya, jadi kita akan susun dia mengikut tahun terbitannya secara menaik. Okey, para pelajar, setakat ni boleh ya? Okey, sekarang kita akan lihat cara penulisan rujukan. Okey, yang pertama kita akan lihat cara penulisan rujukan untuk buku. Okey, untuk buku, apa yang pelajar perlu masukkan? Satu adalah nama penulis tersebut, ya, tahun, tajuk buku, tempat diterbitkan dan penerbit. Okay, kalau pelajar lihat, cikgu sudah susunnya. Penulis, koma, tahun, koma, tajuk ini mereng kan? Maknanya diitalikan. Okay, kemudian nokta, tempat, nokta bertindih, penerbit dan nokta. Okey, contohnya. Okey, ini contohnya. Buera Tonggak dan Husin Salamon. Okey, ini nama penulis. Okey, koma, tahun terbitan, budaya usahawan, ini tajuk, ya, tajuk buku, nokta, kemudian Johor Bahru, tempat diterbitkan, nokta bertindih, kemudian penerbitnya adalah Universiti Teknologi Malaysia Press, nokta. Ini format untuk buku. Ya, macam mana kalau kita menulis rujukan daripada sumbernya adalah buku. Okay. Yang kedua, kita akan lihat pula macam mana kalau sumber pelajar itu pula adalah daripada jurnal. Ya, untuk tulisan daripada jurnal, untuk penulisan rujukan daripada jurnal, yang pertama, nama penulis, koma, tahun, nokta, kemudian tajuk, ya, nama jurnal, koma, tempat, nokta, bulan diterbitkan, koma, dan halaman muka surat jurnal tersebut. Okey, contohnya. Okey. Nik Abdul Rashid Ismail, koma, tahun 1983, nokta. Kemajuan usahawan Bumi Putra. Satu model untuk renungan. Okey, tajuk di sini dia tidak diitalikan, tapi untuk buku tadi dia perlu diitalikan. Okey, nokta. Jurnal Fakulti Pengurusan Perniagaan. Okey, ini jurnal ini dari mana? Ya, koma, Universiti Kebangsaan Malaysia, nokta, bulannya Julai, koma, dan halaman. Muka surat berapa? 43 hingga muka surat 59. Okey? Ini untuk penulisan rujukan untuk jurnal lah. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pula penulisan untuk majalah ataupun buletin. Okey, untuk majalah ya, formatnya nama penulis, koma, tahun, nokta, tajuk, ya, nama majalah diitalikan ataupun buletin, kemudian bilangannya pun diitalikan dan terakhir itu adalah halaman. Okey, contohnya Abu Bakar Hamid, koma, 1991, nokta. Ya, usahawan, ini nama majalahnya, tajuknya. Usahawan satu panduan praktikal, nokta. Okey, nama majalahnya Usahawan Malaysia, koma, halaman di sini, bukan, ini bilangannya 55/56, koma, halamannya 52 hingga 53. Okey, ini untuk penulisan bagi sumber majalah ataupun buletin. Okey, yang seterusnya adalah penulisan untuk tesis. Ya, adakah pelajar yang menggunakan tesis sebagai sumber rujukan? Kalau ada, bagus ya. Okey,
Untuk penulisan tesis ini, format kita menulisnya adalah nama penulis, koma, tahun, nokta, tajuk diitalikan, nokta, kemudian nama tesis, nokta, dan tempat. Okey, contohnya, ini dia punya contoh. Suzilawati Kamarudin, tahun 2000, nokta. Hubungan nilai-nilai Islam dengan prestasi, ini tajuk tesis. Okey, kemudian latihan ilmiah. Latihan ilmiah sarjana pengurusan teknologi. Ini tesis tersebut dari mana? Dan tempatnya adalah Universiti Teknologi Malaysia. Okay. Ini untuk tesis. Okay. Seterusnya, kita akan lihat penulisan untuk sumber rujukan atas talian ataupun laman sesawang. Okay. Untuk yang ini, formatnya adalah nama penulis, koma, tahun, nokta, tajuk ya, tajuk atas talian itu apa, nokta, dan laman web, dan yang terakhir dalam kurungan adalah tarikh capaian. Tarikh capaian ini perlu dimasukkan. Okey, contohnya Samsudin Osman, ini nama penulis, koma, tahun 2006, nokta, Seminar Keusahawanan, ya tajuknya ni, Seminar Keusahawanan Bumi Putra dari Gerai ke Ekonomi Global. Kemudian kena tulis dalam kurungan itu adalah atas talian. Okey, nokta. Kemudian yang berwarna biru ini adalah alamat laman webnya, ya. Dan terakhir itu dalam kurungan dilawati pada ataupun tarikh capaiannya lah, capaian pada berapa-berapa. Okey, ini untuk kaedah menulis rujukan untuk sumber laman sesawang ataupun atas talian. Okey, kemudian untuk surat khabar, ya ada juga yang merujuk daripada surat khabar. Jadi untuk surat khabar, ya bagaimana kita menulis rujukan surat khabar? Satu, kita perlu masukkan nama penulis, koma, tahun, nokta, tajuk, nokta, dalam akhbar, ya, koma, dan tarikh akhbar tersebut. Okey, contohnya Ahmad Kamil, nama penulis, koma, tahun 2001, nokta, Kemelut dan Realiti, ini tajuknya ya, Kemelut dan Realiti Usahawan Melayu, koma, dalam, okey, akhbar apa? Dalam utusan Malaysia. Akhbar itu diitalikan, koma, dan tarikh akhbar itulah dikeluarkan 19 Mac. Okey, ini cara untuk kita menulis rujukan bagi surat khabar. Okey, kemudian kita lihat pula bagaimana untuk menulis sumber rujukan untuk kamus. Tetapi untuk kamus ini ya, yang cikgu tahu, rujukan kamus tidak digalakkan untuk penulisan untuk subjek pengajian perniagaan. Okay, biasa kita rujuk kamus untuk mendapatkan maksud. Okay, jadi adalah lebih baik para pelajar mencari maksud-maksud itu melalui buku, melalui laman sesawang ataupun daripada penulis-penulis yang diterima. Okay? Untuk kamus, cara menulisnya adalah, okay, satu, judul kamus tersebut, koma, tahun, nokta, tempat, nokta, dan penerbit. Okay, contohnya, okay, ini contohnya ya. Kamus Dewi Bahasa, koma, tahun 1994, nokta, tempat diterbitkan Kuala Lumpur, nokta bertindih, dan penerbitnya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, yang seterusnya adalah alat pandang dengar. Alat pandang dengar ataupun APD. Untuk alat pandang dengar ini, ya, formatnya yang perlu kamu
para pelajar tulis adalah tajuk diitalikan, koma, tahun, nokta, kemudian bentuk bahan itu ya, bentuk bahan dalam pandang dengar yang pelajar gunakan. Mungkin mungkin pita video, mungkin kaset. Okey, nokta, kemudian nama pengarahnya, nokta, tempat, nokta bertindih, penerbitnya, nokta, bilangan keberapa, nokta bertindih, tempo, nokta bertindih, dan lokasi. Okey, contohnya ini. Tajuknya pentas opera, tahun 1989, bentuk bahannya adalah dalam bentuk pita video. Ya, dia nyatakan apa bentuk bahan yang digunakan. Okey, kemudian nokta, nama pengarahnya Zakaria Arifin, nokta, tempat Kuala Lumpur, penerbitnya Dewan Bahasa dan Pustaka, bilangannya, okey, 1 pita, kemudian nokta bertindih, temponya 130 minit, dan lokasinya adalah di VHS. Ya. Okey. Seterusnya adalah penulisan rujukan untuk nota ceramah, kuliah dan syarahan. Okay, ini pun boleh dijadikan sebagai sumber rujukan para pelajar. Okay, macam mana kita mau menulis ya untuk yang nota ceramah, kuliah dan syarahan? Okay, formatnya nama pensyarah, ya, koma, tahun, nokta, tajuk, sumber nota, koma, tempat, koma, dan tarikh. Contohnya, ini contohnya lah, ya. Edward, Joyce, ini nama pensyarahnya, 1986, nokta, editor in publishing, ya. Tajuk, sumber nota adalah kumpulan nota ceramah yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, tempat, ya, tarikhnya 20 hingga 24 Mei 1986. Okey, ini bagi nota ceramah ataupun kuliah ataupun syarahan, ya. Jadi kalau ada para pelajar yang melihat ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah ataupun syarahan-syarahan, bolehlah menggunakan sumber rujukan tersebut, ya. Okey, itu untuk penulisan sumber rujukan. Ya, bahagian yang pertama dalam inilah. Okey, yang kedua, cikgu akan jelaskan tentang lampiran. Ya, bagaimana sepatutnya lampiran disediakan oleh pelajar. Kenapa cikgu tekankan ini? Ya, sebab ada pelajar yang sambil lewat sahaja memasukkan lampiran, ya, tanpa menyusun mengikut format yang betul ataupun melabelkan mengikut yang format yang betul lah yang sebaiknya. Okey, jadi kita akan lihat ya macam mana lampiran itu sepatutnya disediakan oleh para pelajar. Yang pertama, lampiran ini merupakan elemen terakhir dalam sesebuah penulisan, ya, sebab lampiran ini kita letakkan selepas rujukan, ya, maknanya barulah kita masukkan lampiran, sebab itu dia adalah elemen yang terakhir dalam sesebuah penulisan kajian. Okey. Tujuannya adalah untuk menyokong penulisan kajian, maknanya kita ada bukti. Ya, kajian itu kita lakukan, kita rujuk mana. Okey, menjadikan kajian kita itu semakin kukuhlah. Okey, kemudian lampiran yang disediakan perlu lengkap, ya, lengkap, sistematik dan mempunyai maklumat yang relevan. Ya, maknanya apa yang diperlukan semua ada dimasukkan dalam lampiran. Okey, seterusnya lampiran ini para pelajar perlu susun mengikut keperluan kajian, kemudian selari dalam bahagian penulisan laporan. Maksudnya di sini, susun ikut perbincangan kajian yang para pelajar lakukan. Okay, contohnya, kalau dalam lampiran itu pelajar masukkan logo organisasi,
Okey, logo organisasi itu para pelajar telah bincangkan dalam bahagian pengenalan ataupun latar belakang kajian. Maknanya di bahagian penulisan kajian pelajar itu pelajar ada masukkan ya tentang logo ataupun gambar syarikat tersebut. Jadi dalam lampiran gambar itu menjadi susunan yang pertama, disusun. Ya, jadi dia selari dengan apa yang kita tulis dalam laporan kajian. Okey, seterusnya lampiran perlu dinomborkan untuk memudahkan pembaca membuat rujukan. Okey, contohnya bahagian lampiran pembaca lihat 1.0 gambar raja apa. Okey, kemudian dia akan lihat 1.0 ni maknanya dia terdapat di bahagian awal lah sebab dia punya number 1.0. Jadi dari situ pembaca akan rujuk di bahagian awal untuk melihat sama ada betulkah benda itu ada ataupun tidak. Ya, jadi perlu dinomborkan untuk memudahkan pembaca itu membuat rujukan. Okey, seterusnya para pelajar diingatkan supaya menyertakan lampiran yang sesuai dengan tajuk kajian. Jadi mana-mana lampiran yang dirasakan tidak bersesuaian tidak perlulah dimasukkan. Hanya masukkan lampiran-lampiran yang sesuai dan relevan sahaja kepada tajuk kajian pelajar. Okey? Okey, seterusnya contoh lampiran yang boleh dimasukkan oleh para pelajar. Contohnya soal selidik kalau adalah ya, soalan temu bual, senarai semak, gambar-gambar yang sepatutnya. Jadi kalau mengikut kajian para pelajar yang berkaitan dengan iklan jawatan kosong, berkaitan dengan peringkat pengurusan, berkaitan dengan syarikat, maknanya yang relevan yang perlu pelajar masukkan adalah iklan-iklan jawatan kosong yang pelajar perolehi, yang pelajar rujuk. Okey, contoh kalau ada 4 syarikat itulah ya contoh ataupun logo syarikat ataupun gambar syarikat yang pelajar kaji. Nah, itu yang bersesuaian. Kalau pelajar ada buat soal selidik, temu bual, bolehlah juga dimasukkan sekiranya ada. Okey, itu untuk penulisan lampiran. Ya, sepatutnya lampiran ini pelajar susun dengan baiklah ya. Sebab dia merupakan bukti kepada kamu punya kajian. Okey, yang terakhir ya untuk pengetahuan para pelajar, lampiran dikecualikan daripada bilangan muka surat ataupun patah perkataan. Maknanya dia tidak termasuk dalam jumlah patah perkataan yang telah ditetapkan dalam laporan kajian. Okay, sebab dalam kajian kita, penulisan kajian para pelajar, patah perkataan yang ditetapkan adalah sehingga 6,000 patah perkataan sahaja. Jadi, tetapi lampiran tidak dimasukkan dalam pengiraan jumlah patah perkataan tersebut. Jadi, jangan risaulah. Okey? Okey, kemudian bahagian yang terakhir yang cikgu akan sentuh untuk penulisan kali ini adalah penulisan abstrak. Ya, macam mana abstrak itu ditulis, dan abstrak ini merupakan bahagian yang terakhir yang perlu disiapkan oleh pelajar setelah semua penulisan kajian selesai. Okey. Apa itu abstrak? Ya, abstrak kajian dia merujuk kepada ringkasan kajian yang dijalankan. Okey, ringkasan kajian maknanya ringkasan umum tentang kajian yang pelajar jalankan. Okey. Abstrak ini ya dia memberi gambaran secara umum. Ya, memberi gambaran secara umum kepada pembaca tentang kajian yang pelajar jalankan. Okey, sebab walaupun dia dibuat
paling akhir, tetapi abstrak ini diletakkan di paling hadapan sebelum perbincangan kajian. Kenapa? Apabila pembaca membaca abstrak tersebut, dia akan tahu, oh, pelajar ini mengkaji tentang apa kaedah yang dia gunakan, apa objektifnya, apa dapatannya secara umum sahaja. Jadi dia sudah boleh nampak gambaran tentang keseluruhan kajian yang para pelajar lakukan. Ini seperti yang cikgu telah nyatakan tadi, ditulis pada akhir proses kajian, ya, ditulis pada akhir penulisan laporan kajian para pelajar. Okey, dan kedudukannya adalah pada muka surat kedua selepas muka hadapan. Dan muka suratnya ditulis menggunakan angka Roman. Saya tahu kan angka Roman. Yang 1, 2. Ini angka Roman lah. Ya. Sebenarnya ditulis, disediakan paling akhir tetapi dimasukkan di muka surat kedua selepas muka hadapan kajian para pelajar. Okey. Dan abstrak kajian ini ditulis satu perenggan sahaja. Ya, satu perenggan yang mana dia lebih kurang setengah muka surat ataupun satu muka surat sahaja. Okey, jadi kena ingat satu perenggan, bukan berperenggan-perenggan, satu perenggan sahaja. Okey, dan dia punya itu spacing untuk penulisan abstrak adalah 1.0 lah. Ya, 1.0. Okey. Abstrak kajian perlu ditulis dengan ringkas dan padat. Ringkas dengan padat maknanya dia perlu ada semua maklumat yang diperlukan. Nah, ya, dan maklumat itu nanti kita akan lihat selepas ini. Apa maklumat yang perlu dimasukkan dalam penulisan abstrak kajian. Elemen yang perlu dimasukkan dalam penulisan abstrak kajian ini, yang pertama adalah apa masalah ataupun apa tajuk kajian tersebut. Ya, apa tajuk kajian para pelajar. Okey, kemudian yang kedua adalah tujuan dan objektif kajian. Ya, objektif kajian situ masukkan dalam penulisan abstrak. Okey, kemudian yang ketiga yang perlu kamu masukkan adalah kaedah kajian. Apa kaedah yang digunakan oleh pengkaji semasa melakukan kajian tersebut? Okey, dan yang keempat adalah lokasi kajian sekiranya ada. Seterusnya adalah berkaitan dengan dapatan kajian. Dapatan kajian perlu dimasukkan tetapi secara umum sahaja. Ya, umum sahaja. Para pelajar tidak perlu masukkan dengan detail lah. Ya, sebab dia hanya satu muka surat kan. Okey. Seterusnya, yang terakhir yang perlu kamu masukkan adalah cadangan penambahbaikan lah terhadap kajian yang kamu lakukan. Okey, ini adalah 6 elemen yang perlu dimasukkan dalam penulisan abstrak. Okey? Okey, jadi rasanya setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk penulisan rujukan, ya, lampiran dan abstrak bagi kajian para pelajar. Jadi diharapkan para pelajar boleh menyiapkan kerja khusus pelajar dengan baik dan sempurna. Okey, jadi sekian sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video cikgu dan teruslah menonton untuk video-video yang selanjutnya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.